Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azwar binti Muhammad Daib daripada DPM 3A. So hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang ilmu usul fiqh yang berkaitan dengan kaedah istishab dan kaedah uruf. So untuk pengenalan, ilmu usul fiqh merupakan sebahagian daripada ilmu syarak. Ianya dijadikan garis panduan seorang mujtahid untuk mengistinbatkan sesuatu hukum. Ia juga menceritakan tentang dalil-dalil yang telah terbahagi, iaitu dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati. Maksud istishab daripada segi bahasa adalah bersahabat bersama. Manakala daripada segi istilah pula adalah dalil yang menetap nilainya suatu perkara selagi tidak ada sesuatu yang mengubahnya. Ma sabit fi zaman al-madi fa asli biqawah fi zaman mustaqbal hatta yasabit ma yarairi. Maksudnya apa yang sudah tetap keberadaannya pada masa yang awal sehingga tetap berlaku pada masa yang mendatang sama ada dalil yang akan merubahnya. Daripada pandangan lain pula, sesuatu keputusan yang dibuat oleh ulama mujtahid dalam sesuatu perkara yang telah dikaji dari Al-Quran dan As-Sunnah setelah mereka tidak menemui sesuatu dalil yang boleh mengubahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodatul Batrisha binti Ramli. Seterusnya saya akan terangkan tentang hukum al-istishab. Hukum al-istishab ialah halus. Istishab ini tidak boleh dijadikan dalil atau sebagai hujah secara mutlak, baik dalam menetapkan hukum atau menafikannya. Pendapat majoriti ulama Hanafi menggunakan istishab bererti melakukan sesuatu tanpa landasan dalil, dan setiap pengalaman yang tidak dilandaskan dengan dalil adalah batil. Maksudnya istishab ni dia kan menetap sesuatu perkara atau hukum yang tidak sedia ada ataupun yang tidak berlandaskan dalil yang dah sedia ada. Seterusnya saya akan membentangkan tentang syarat penerimaan al-istishab. Syarat pertama dia adalah tidak bercanggah dengan 4 sumber yang telah disepakati, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, kerana al-istishab ni adalah sumber yang tidak disepakati. Seterusnya adalah syarat penerimaan al-uruf yang kedua. Al-uruf tersebut ada kaitan dengan pelaksanaan dan bukan berlaku tiba-tiba. Oleh itu, tidak dikira al-uruf yang baru berlaku atau kemudian diamalkannya. Contohnya macam jika berlaku kematian je mesti akan ada kenduri tahlil. Adat orang buat kenduri tahlil. So setiap kali ada kematian, setiap kali ada diorang akan buat kenduri tahlil tu. So amalan tu dah diguna pakai sejak dari dulu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Masri binti Sisa dari kelas TPM 3A. Jenis-jenis istishab iaitu pertama adalah al-ibabah al-asliyah, yang bermaksud sebarang makanan atau minuman akan kekal harus sebagai hukum asal kerana dia selagi tiada dalil yang mengubahnya. Yang kedua, al-bara al-asliyah atau al-adam al-asli, iaitu tidak wajib berpuasa pada bulan Syakban dan bulan Syawal kerana tiada dalil yang menunjukkan wajib. Yang ketiga, istishab hukum yang sabit melalui ijma' dalam perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Sahnya solat orang yang bertayamum ketika tiadanya air, dia boleh menyudahkan solatnya sebelum melihat air. Keempat pula, istihad sesuatu yang telah dihukumkan oleh akal dan syarak, iaitu seorang yang yakin dirinya telah berwuduk, kemudian mengesyaki terbatalnya wuduknya, tetapi dia masih kekalkan berwuduk berdasarkan istishab kepada hukum yang terdahulunya kerana sabitnya wuduk berlaku tidak boleh dihindarkan dengan syak. Kelima, istishab sabitnya suatu hukum secara hukum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkan, mengecualikan dan membatalkan. Seseorang yang telah berkahwin dan sah akan dihukumkan masih kekal sebagai suami isteri hingga terdapat dalil yang mengubahnya. Contoh-contoh istihab pula, batalnya wuduk atau belum apabila keluar rumah dalam keadaan sudah berwuduk, lalu kita pergi ke suatu tempat. Dia maksudnya macam kita rasa dah berwuduk tetapi kita pergi ke suatu tempat, lepas tu kita balik dari itu,
Lepas tu kita ragu-ragu, kita terfikir sama ada wuduk kita dah batal ataupun belum. Sebab kita kan dah keluar. Jadi berdasarkan istihab, wuduk kita belum batal, maka kita boleh teruskan melaksanakan solat tanpa mengambil wuduk lagi lah. Yang kedua, membayar hutang ataupun belum. Dia macam kita ragu-ragu, mula-mula kita bagi pinjam duit kat orang. Lepas tu kita ragu sama ada orang tu dah bayar hutang ke belum ataupun dekat kita. Maka oleh itu kita pun haruslah kembalikan kepada keadaan yang awal. Keadaan yang tidak boleh diragukan, bahawa dia berhutang selagi tak ada bukti, selagi itulah maknanya dia tak bayar hutang tu lagi. Yang ketiga pula, sudah mati atau belum. Bila kita punya seorang saudara kandung, lalu kita dan dia telah berpisah lama. So maksud macam ni, kita ada adik-beradik, tapi kita dah pisah lama dengan dia. Jadi kita tak dengar khabar dia, tapi janganlah kita berfikir bahawa dia telah pun meninggal dunia. Maka kita tak boleh berfikir macam tu. Maka kita hendaklah memikirkannya bahawa dia masih hidup, selagi tak ada khabar yang membawakan bahawa dia tu telah meninggal ataupun belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahda Idina binti Muhammad Khairuddin daripada kelas TPM 3A. Seterusnya adalah hujah mengikut mazhab. Ulama' bersepakat bahawa wajib beramal dengan al-istisab bahagian pertama, iaitu hukum asal di mana harus berterusan selagi tiada dalil yang menyalahinya. Mazhab pertama iaitu pendapat majoriti ulama' mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali dan sebahagian kecil ulama' Hanafi. Mereka mengatakan al-istisab ini sebagai hujah sama ada pada nafi atau isbat. Ulama' daripada kalangan ini berpendapat bahawa al-istisab adalah hujah secara mutlak bagi menetapkan hukum yang telah ada sehingga ada dalil yang mengubahnya. Oleh itu, al-istisab juga boleh menjadi hujah bagi mendapat hak-hak yang baru. Dan ia juga menjadi hujah bagi mengekalkan hak-hak yang telah sedia ada. Sebagai contoh, orang yang hilang dan tidak diketahui sama ada hidup atau mati, ia dihukum masih hidup berdasarkan al-istisab ini, dan ia layak mendapat harta pusaka dari harta peninggalan pewaris ini yang telah mati. Dia berhak ke atas wasiat dan berhak terhadap harta yang diwakafkan kepadanya. Seterusnya adalah pendapat atau hujah daripada mazhab yang kedua, iaitu pendapat segelintir ulama' Hanafi yang terkemudian. Ulama' ini dia berpendapat bahawa al-istisab ni hanya sebagai hujah pada nafi sahaja, tapi tidak pada isbat. Contohnya dihukum lepas daripada taklif sehingga ada dalil yang menunjukkan ditaklifkan. Kebanyakan ulama' mutakhir daripada mazhab Hanafi ni dia menetapkan bahawa al-istisab ni menjadi hujah bagi penolakan sahaja, bukan bersifat bagi penetapan sesuatu hukum baru. Dalam erti kata lain, al-istisab ni dia menjadi hujah untuk mempertahankan hak-hak yang sedia ada saja, dan tidak menjadi hujah untuk menerima masuk hak-hak yang baru. Seperti jika orang yang hilang sebentar tadi, dia hanya boleh mempertahankan hak dia yang sebelum dia hilang tu saja, tapi dia tak boleh mendapat hak-hak yang baru ketika mana tempoh dia hilang, sehingga dia ada bukti kematian. Seterusnya adalah mazhab ketiga, di mana mazhab ketiga ni adalah pendapat majoriti ulama' Hanafi dan sebahagian daripada ulama' Al-Kalam. Mereka ni berpendapat bahawa al-istisab ni tidak dianggap sebagai hujah sama sekali. Menurut kebanyakan ulama' mutakallimin, mereka menafikan al-istisab ni sebagai hujah secara mutlak. Kerana mereka berpendapat bahawa wujud sesuatu hukum tertentu pada masa yang lepas tak semestinya wujud hukum tu berkekalan pada masa yang akan datang. Jadi bila menetapkan sesuatu hukum tu berkekalan, dia menjadi macam satu hukum yang tidak berasas ataupun tanpa dalil lah. Terusnya adalah kaedah-kaedah fiqh yang berdasarkan al-istisab. Yang pertama adalah al-ansal makan ala makan, iaitu asal sesuatu kekal berdasarkan sesuatu yang ada sebelumnya sehinggalah ada dalil atau bukti yang menetapkan perubahan atau mengubahnya.
Contohnya macam orang yang hilang dikira seperti keadaan asal macam masih hidup sehingga ada bukti yang menunjukkan dia meninggal dunia. Jadi ulama sepakat bahawa hartanya itu tidak boleh diwarisi lah. Seterusnya yang kedua adalah al-asal fi al-asyayi' al-ibahah. Iaitu asal terhadap sesuatu itu adalah harus hukumnya. Contohnya sah semua bentuk akad yang tidak terdapat petunjuk syarak tentang batal atau haram. Yang ketiga adalah al-asal fi al-zaimah al-bara'ah. Iaitu asalnya seseorang bebas daripada tanggungjawab. Dalam erti kata lain, ia juga dikenali dengan istilah al-istisab al-bara'ah, iaitu merupakan salah satu kaedah yang disepakati oleh jumhur ulama fiqh. Antara lain ialah bebas daripada bebanan taklif dan hak-hak yang tidak harus sama sekali menetapkan terhadap seseorang atau disandarkan kepadanya sesuatu tanggungjawab, melainkan ada dalil harus berbuat demikian. Yang keempat adalah al-yakin la yazul bal syik. Sesuatu keyakinan atau perkara yang diasaskan atas dasar keyakinan tidak terhapus dengan sebab ada syak atau keraguan yang datang kemudiannya. Macam contoh, sesiapa yang yakin dia berwuduk, kemudian ia syak dia berhadas, jadi hukumnya dikira masih kekal berwuduk menurut jumhur ulama selain mazhab Maliki. Maksud Al-uruf adalah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan di sisi masyarakat dan diamalkan di dalam kehidupan. Antara takrif-takrif yang masyhur adalah menurut Abu Sunnah, apa yang tetap dalam diri dari sudut pandangan akal dan diterima oleh tabiat yang baik. Seterusnya adalah daripada Al-Jarjani. Al-uruf ialah apa yang tetap dalam diri dengan disaksikan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang baik. Seterusnya adalah daripada Abdul Karim Zaidan, iaitu apa-apa perkataan dan perbuatan yang biasa dalam masyarakat dan menjadi adat serta menjadi ikutan dalam kehidupan. Akhir sekali adalah daripada Syed Salih Awad, iaitu apa yang tetap dalam diri dipandang elok oleh akal, diterima oleh tabiat yang baik dan sentiasa dilakukan oleh manusia serta tidak ditolak oleh syarak. Seterusnya adalah hukum al-uruf, iaitu sunat. Hendaklah tidak bertentangan dengan nas yang jelas, dalil-dalil syarak yang lain dan kaedah fiqh yang telah ditetapkan oleh ulama fiqh dan syarak. Jika ia bertentangan, al-uruf itu tertolak dan tidak boleh diguna pakai dalam syarak sebagai hukum. Kerana al-uruf ni kan adat. So adat daripada dulu lagi telah ditetapkan dari segi rukun dia, syarat-syarat dia. So, kalau al-uruf itu bertentangan, maka ia akan tidak boleh diguna pakai dan ditolak daripada dalam syarak sebagai hukum dia. Seterusnya adalah syarat penerimaan al-uruf. Syarat pertama penerimaan al-uruf ialah al-uruf itu mestilah diamalkan berterusan dengan meluas. Ianya bermaksud al-uruf itu mestilah digunakan secara meluas atau menyeluruh atau juga amalan berbentuk majoriti. Seandainya ada perselisihan, ianya sedikit saja. Maksudnya diamalkan berterusan tu macam contoh adat tunang. Sampai sekarang diorang masih mengamalkan prinsip tunang. Kalau tak, diorang hanya merisik dan terus akad nikah. Macam tu. Seterusnya adalah syarat penerimaan al-uruf yang kedua. Al-uruf tersebut ada kaitan dengan pelaksanaan dan bukan berlaku tiba-tiba. Oleh itu, tidak dikira al-uruf yang baru berlaku atau kemudian diamalkannya. Contohnya macam jika berlaku kematian je, mesti akan ada kenduri tahlil. Adat orang buat kenduri tahlil. So setiap kali ada kematian, setiap kali diorang akan buat kenduri tahlil tu. So, amalan tu dah diguna pakai sejak dari dulu lagi. Syarat penerimaan al-uruf yang ketiga, tidak menyalahi dalil syarak dan kaedah asas al-uruf yang diterima menurut syarak, mestilah al-uruf yang tidak menyalahi dalil syarak pada hukum tersebut dan pada hukum yang lain. Jika ada pencerahan, maka terbatalah al-uruf tersebut. Macam setiap al-uruf, setiap adat macam
pertunangan macam adat tahlil ataupun macam-macam adat, ada setiap perkara tersebut ada dalil-dalil yang menafikannya. Syarat penerimaan al-uruf yang keempat adalah hendaklah diamalkan oleh orang ramai atau masyarakat. Sekiranya al-uruf itu tidak diamalkan oleh orang ramai, ia tidak dikenali sebagai adat. Yang kelima ialah merupakan suatu kepastian atau sekurang-kurangnya perlu dipakai, iaitu perkara yang wajib dipakai menurut pandangan masyarakat atau sebahagian negara, walaupun bukan keseluruhan negara adalah negara Islam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aizah binti Irianto dan saya akan terangkan tentang pembahagian al-uruf. Al-uruf terbagi pada 3, iaitu dari sudut sebab dan pengatungan, yang kedua sudut sumber, yang ketiga sudut daripada perakuan dan penolakan. Okey, dari uruf dari sudut sebab dan pengatungan ni terbagi kepada 2, iaitu uruf lafzi dan amali. Uruf lafzi dikenali sebagai uruf perkataan atau qauli, iaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu. Ia merupakan uruf yang berkaitan dengan penggunaan sebahagian dari perkataan-perkataan yang sudah menjadi kebiasaan orang ramai menggunakannya untuk makna-makna tertentu. Untuk uruf amali pula, ia dikenali dengan uruf perbuatan yang bermaksud perbuatan atau amalan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Perbuatan atau amalan tersebut sama ada dari segi kegiatan biasa atau kegiatan masyarakat. Maksud kegiatan biasa adalah kegiatan yang bersangkutan dengan kehidupan biasa tanpa menyebabkan akad dan hak seperti makan, minum, pakaian dan sebagainya. Maksud kegiatan kemasyarakatan pula ialah kegiatan yang bersangkutan dengan akad dan hak. Okey, uruf dari sudut sumber pula terbagi kepada 3, iaitu uruf khas dan syar'i. Uruf iaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Ia merupakan perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kebanyakan penduduk semua negara Islam di dalam satu masa. Untuk uruf khas pula, kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Ia merupakan perkara yang menjadi kebiasaan atau dikenali oleh penduduk sesebuah negara atau negeri, kawasan atau satu golongan manusia yang tertentu sahaja. Untuk uruf syar'i pula ialah suatu lafaz yang digunakan oleh syarak dan makna yang khusus. Seterusnya dapat dilihat melalui makna yang terdapat di dalam satu lafaz. Yang terakhir, al-uruf dari sudut perakuan dan penolakan. Ia terbagi kepada 2 juga, iaitu uruf sahih dan fasid. Uruf sahih ialah kebiasaan yang dilakukan oleh orang ramai yang tidak bercanggah dengan dalil syarak atau perkara yang sudah menjadi kebiasaan orang ramai melakukannya tanpa mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan uruf fasid pula ialah perkara yang sudah menjadi kebiasaan orang ramai melakukannya tetapi ia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan juga setiap perkara yang menyalahi syarak dan membawa kemudaratan kepada manusia serta tidak mendatangkan apa-apa kebaikan. Yang seterusnya, kaedah fiqh berdasarkan uruf. Yang pertama, kullu ma warabi al-syari' mutlaqan wal dabit la fi wal fi al-lughat yarji fi al-araf, yang maksudnya setiap hukum yang syarak datangkan secara mutlak dalam situasi tidak ada garis panduan yang terperinci pada syarak dan bahasa, maka hendaklah dirujuk kepada uruf. Yang kedua pula, hamalul alfaz ila zunun mustafadan min al-adat lamais al-hajat ila zalika, yang maksudnya ditafsirkan lafaz-lafaz berdasarkan zan
yang difahamkan dari adat-adat kerana desakan hajat kepada perkara tersebut. Yang ketiga pula, alham ila al-ghalib wa al-ghalab fa ala al-adat, yang maksudnya penafsiran hendaklah berdasarkan kebiasaan dan luar biasa pada adat. Hujah al-huruf mengikut mazhab. Terdapat perselisihan di antara mazhab sama ada menerima atau menolak al-huruf. Kehujahan ini bersumber hukum beramal dengannya. Mazhab yang menerima ialah mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Jumhur ulama mazhab berpegang kepada al-huruf sebagai hujah. Golongan yang terkenal yang menggunakan al-huruf dalam kalangan mazhab Hanafi dan Maliki yang menerima al-huruf sebagai hujah hukum. Huruf yang bertentangan dengan syarak. Mujtahid dan qadi mestilah menilai dan membuat keputusan. Contohnya dalam menjaga adat kebiasaan orang Arab yang tidak bertentangan dengan syarak dan hukum. Selain itu, huruf yang fasih yang bertentangan dengan syarat tidak boleh diikuti sama sekali. Huruf tersebut yang bertentangan dengan dalil syarak dan menyebabkan terbatalnya hukum syarak. Mazhab yang menolak pula, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Beliau tidak menjadikan al-huruf sebagai hujah dalam mengeluarkan suatu hukum. Huruf tidak dianggap sebagai hujah kerana jika ia menyalahi dalil-dalil syarak. Hukum yang tidak berubah dan tetap. Juga berlainan suasana dan adat kerana berhujah. Selain itu, huruf juga membelakangkan nas-nas syarak dan yang qat'i dan mengikut hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Jazrina binti Muhammad Jafari daripada kelas TPM 3A. Untuk kesan dan juga pengaruh al-uf dan juga istishab ini, kesan al-uf ni bukan sahaja dalam bidang muamalat, tapi ada juga dalam bidang ibadat dan bidang-bidang lain yang ada dalam syarak. Contoh-contoh kesannya adalah, yang pertama iaitu bab al-harah, iaitu bersuci. Contohnya, seseorang individu ni ketika dia berwuduk, dia kena basuhan anggota tu hendaklah berturut-turut satu sama lain. Sebab dekat sesetengah negara, contohnya dekat Arab Saudi, Arab Saudi kan panas, so dia punya air tu dia cepat kering. Kalau dekat Malaysia, dia still boleh lembab lagi kan lain masa kita tengah berwuduk ni. Jadi dekat sana diorang kena berturut-turut supaya dia punya contoh pengelangan dia ni tak cepat kering. Yang kedua adalah bab sembahyang, iaitu solat jamak ni kita kena lakukan dengan bersambung. Jadi kita tak boleh direnggangkan dia walaupun antara dua sembahyang, melainkan sekejap saja. Penarifan sekejap kita boleh ditentukan melainkan dengan uruf. Yang ketiga adalah bab nikah. Maksudnya contohnya jika pengantin lelaki yang pertama kali datang ke rumah pengantin perempuan yang tidak pernah pun melihat wajah isteri dia sebelum ni, maksudnya sebelum dia berkahwin, dia tak pernah pun nampak muka isteri dia. Jadi dia diharuskan dan tidak ada sebarang halangan untuk dia menjimak, maksudnya bersetubuh dengan isteri dia. Sebab dia datang dia datang jumpa isteri dia di tengah-tengah orang ramai. Ini adalah satu bukti bahawa perempuan itu adalah isteri dia dan dia telah menciptakan kebiasaan dan adat dalam kehidupan manusia dari segi uruf dan tidak ada penipuan. Yang keempat adalah bab iman wa al-nuzul, iaitu sumpah dan nazar. Bab ni, jika seseorang tu bersumpah ataupun bernazar, contoh dia mengatakan saya tidak akan makan daging, dan uruf tepatnya menetapkan bahawa apabila disebut daging, ianya adalah daging lembu sahaja. Jadi contoh macam dia kata tadi, saya tidak akan makan daging. Jadi daging tu adalah daging lembu. Kalau dia tak akan dianggap mengingkari sumpah jika dia tu makan daging kambing ataupun daging selain daripada daging lembu. Untuk pengaruh, al-uf mestilah mutaridan ataupun dan galiban.
Okey, contohnya amalan perkahwinan, bertunang dan juga sewaan. Yang kedua, al-uf dia mestilah tidak bertentangan dengan nas ataupun syarak, iaitu contoh menghapuskan dan mengharamkan amalan riba. Yang ketiga adalah uf itu merupakan sesuatu yang pasti. Contohnya isu hukum harta sepercarian dekat Malaysia ni. Yang keempat adalah al-uf yang menjadi sandaran, mestilah wujud dan diamalkan semasa hukum. Contoh dia, pemakaian adat carian laki bini, duit laki bini dan beberapa adat lain di Nusantara Melayu yang membawa kepada hukum setempat dan harta sepercarian. Kesimpulannya, uf merupakan sesuatu yang diketahui manusia dan juga mereka mempraktikkan dalam kehidupan baik berupa perbuatan ataupun percakapan. Uf ni dikira sebagai salah satu sumber hukum yang diterima di kalangan jumhur ulama meskipun berada di luar lingkupan nas. Manakala istishab pula menjadi sandaran kepada kebanyakan mujtahid dan juga diguna pakai sebagai sumber hukum apabila tidak ditemui dalil lain. Ia bukanlah merupakan satu dalil berasingan yang berdiri sendiri bagi menetapkan hukum baru. Oleh itu, apabila ia bertentangan dengan dalil lain, maka dalil yang lain itu didahulukan.